Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanzur 'alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'dan aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhil majlis kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, nama Allah yang dimuliakan, maka di syurga yang dinantikan, zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, puan hajah, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita berkumpul dan berhimpun dalam satu majlis namanya Raudatul Jannah ataupun Taman Syurga, majlis yang sangat-sangat diperlukan oleh orang yang beriman, majlis yang sangat-sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, majlis yang sentiasa memberi manfaat kepada orang yang berada di dalamnya, iaitu dengan keampunan, dengan rahmat, dan Allah Ta'ala sungguh gembira, ya, seronok dengan kehadiran kita dalam majlis ini, iaitu hilaqah zikr ataupun dalam majlis ilmu, majlis zikir. Lebih-lebih lagi kita dah masuk pada satu ataupun awal Rajab. Hari ini dah satu Rajab dan alhamdulillah, moga-moga dengan permulaan bulan Rajab yang kita yang antara 4 bulan yang dimuliakan, Arba'atul Hurum, iaitu 4 bulan dalam 12 bulan, 4 bulan yang dimuliakan ataupun diharamkan oleh Allah SWT daripada berperang. Malah, ya, orang-orang jahiliah dahulu, orang-orang Yahudi cukup, ya, menjaga ataupun meraihkan 4 bulan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab, untuk mereka menghormati antara satu sama lain dalam bulan tersebut. Kalau ikut arahan awal, larangan berperang ataupun larangan menumpahkan darah pada bulan-bulan tersebut. Tapi arahan itu telah masuk, yang mana arahan itu adalah untuk kita menjaga supaya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Itu disarankan kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan
sampaikanlah kami sehingga bulan Ramadan. Kerana persiapan untuk Ramadan itu ialah bermula dari bulan Rejab. Jadi insyaAllah moga-moga dengan kekuatan, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan kita bertemu dengan bulan Rejab ini memberikan inspirasi dan kekuatan untuk kita lebih memenuhi dan mengisi ruang-ruang Ramadan dengan penuh imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ketakwaan, dan moga-moga dengan keimanan dan ketakwaan kita itu memudahkan Allah SWT memberikan keampunan kepada kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita sambung kembali pengajian kita dalam membicarakan kitab 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun Nabi SAW menjelaskan bahawa tanda-tanda orang munafik itu ada 3 yang besar, yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan iza ayatul munafiq salas, tanda-tanda ataupun ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, iza haddasa kazzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Apabila dia bercakap, apabila dia melontarkan kata-kata, kebanyakannya adalah dusta. Wa iza wa'ada akhlaqa, apabila dia berjanji ia mungkir. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana, apabila ia mungkir, apabila dia diberi amanah, diberi kepercayaan, diberi tanggungjawab, maka dia melakukan pengkhianatan dan dia telah memecahkan amanah ataupun tidak bertanggungjawab di atas amanah yang diberikan kepadanya. Jadi itu adalah tanda besar. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, dan juga dalam hadis-hadis yang lain, ciri-ciri yang boleh membawa kepada sifat munafik itu banyak. Antara dia kata kitab ini mengatakan ada 50. Dan insyaAllah pada pagi ini kita membicarakan tanda yang ke-44. Dan 44 ciri-ciri yang menyebabkan kita boleh masuk menjadi golongan orang munafik. Sebab munafik ini amat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kan tempat mereka itu dikhaskan oleh Allah SWT, innal munafiqina fi dalki asfali minan nar. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang munafik itu tiada tempat di sisi Allah SWT, kecuali mereka berada di asfali minan nar, tempat yang paling terkebawah dari api neraka. Ada jadi bahan bakar. Waquduhan nas wal hijarah. Yang mana orang munafik itu akan duduk setaraf dengan batu berhala ataupun patung-patung yang dibuat penyembahan oleh orang musyrikin. Maka status orang yang munafik itu duduk yang paling bawah, jadi bahan bakar yang terdiri dari golongan waquduhan nas wal hijarah, iaitu manusia dan batu. Bila batu tu dengar ayat ni turun, batu menangis, takut dia termasuk makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai bahan bakar. Tapi Nabi menjelaskan bahawa yang jadi bahan bakar di api di dalam neraka besok iaitu batu yang dibuat berhala. Batu yang dibuat berhala. Termasuklah batu cincin yang dianggap ada azimat dan kuasa. Jadi kalau tuan-tuan pakai batu cincin tu,
sebagai decoration, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata, wah batu ni ada ong, serupalah. Dia ada orang dia pakai batu kerana keindahan batu itu, kerana kecantikan batu itu sebagai perhiasan tabaruj, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata batu ni ada hikmah, kan cerita piramid dah tak jauh kan, seniman bujang lapuk, yang Sudin beli RM10, nak pinjam dapat RM5, kan dah jauh tu, kau cium kan, dia cerita kan, dia kata ini muka ada kesian itu yang tukang jual batu, dia kata beli batu dengan nak dapat pun tak balik modal. Dia kata ini bukan batu ong, ini batu batu yang lala kelongkang tau. Okey, jadi tuan-tuan, kat batu tu, batu-batu yang serupa itu dia akan masuk neraka. Dan begitu juga manusia. Manusia juga akan jadi bahan bakar. Jadi bahan bakar. Iaitu golongan munafiqun. Syarat nak jadi munafik adalah muslim. Kena ingat, potensi kita sebagai seorang beriman, orang Islam, untuk jadi munafik, potensi itu ada. Dan munafik tidak akan berlaku kepada orang musyrikin dan juga orang kafir. Tak akan berlaku. Sebab mereka dah masuk golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang mendapat azab Allah Ta'ala di akhirat, kerana mereka enggan beriman kepada Allah. Tolak tepi. Mereka tak akan jadi munafik. Yang akan jadi syarat jadi nak munafik, mesti dia dari kalangan orang Islam. Jadi kita kena beringat, berhati-hati, kerana kita adalah orang Islam. Sebab itu kita kena baca kitab ini supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang munafik. Jadi kalau orang mukmin dan muslim, muslim yang mukmin, Islam yang mukmin. Baik. Jadi ciri ataupun tanda orang munafik yang ke-44 iaitu memecah belahkan perpaduan kaum muslimin. Memecah belahkan perpaduan kaum muslimin. Ini banyak berlaku. Berpecah, tak sebulu, tak sependapat, tak sama. Padahal mereka tidak sependapat dan sepaham dan tidak bersatu, itu bukan dasar iman, bukan dasar yang dibenarkan oleh agama. Tapi mereka adalah kerana nafsu, kerana tamak, kerana kuasa, kerana kedudukan, kerana ada kepentingan, maka mereka tidak bersatu. Dan ini telah ditunjukkan oleh Nabi SAW di kalangan orang Madinah, orang Ansar, yang mempunyai dua puak, iaitu kaum Aus dan kaum Khazraj, yang mereka sentiasa berbunuh-bunuhan, berperang, merampas antara satu sama lain, yang menjadi tradisi dendam berketurunan. Dasarnya bukan kerana Islam, bukan kerana iman, tapi kerana identiti. Kena nak jaga bangsanya atau nak jaga kabilahnya, nak rasa. Padahal dalam bentuk kebangsaan ataupun dalam bentuk kabilah, boleh berpecah, boleh tidak sependapat dan boleh sependapat. Tapi yang dilarang dalam Islam iaitu dalam bentuk keimanan yang tak boleh berpecah. Yang mana Nabi SAW mengatakan, ya, umatku akan berpecah 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Maknanya 7 fikrah, 7 pemikiran, 7 pendapat
73 ya, golongan. Ya. Orang Yahudi juga berpecah. Orang Nasara juga berpecah. Orang Islam juga berpecah. Nabi kata 73 golongan yang timbul daripada orang Islam. Semuanya ke dalam neraka. Jadi perpecahan itu yang menyebabkan neraka ialah berkaitan dengan akidah dan i'tiqad. Sebab itu berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas, iaitu ahli sunnah wal jamaah yang selamat. Jadi kita semak, adakah kita ini orang yang berpecah kerana sesuatu bab? Manusia tidak boleh sependapat, itu normal, itu fitrah. Tak boleh sependapat, mesti ada perbezaan. Sebab itu kita nak letakkan perbezaan yang macam mana yang dibenarkan, perbezaan yang macam mana yang dibenarkan. Adakah bila saya tak setuju dengan haji itu saya tak sepakat? Ada juga itu pendapat, boleh kita berbeza, asalkan tidak jadi permusuhan. Ya, Haji suka kopi O, saya suka teh. Jangan gaduh dan jangan mempengaruhi orang yang suka kopi supaya jadi suka teh. Sebab Haji nak minum teh ke, nak minum kopi ke, tak jadi masalah. Tapi dia jadi isu. Itu contoh faham tak Haji? Teh sedap lah, teh tarik lagi, berbuih dia, sembang dia tentang dia tu. Bicara kopi tak sedap, air tak guna. Apa cerita ni? Kau tak suka, sudahlah. Jangan sebab itu kamu tak boleh nak berkompromi, tak boleh nak bersatu. Faham tak? Kan? Haji minat kopi, silakan. Faham tak ni? Ini kena faham ni. Kadang-kadang benda macam tu jadi isu. Aku tak nak kawan dengan kau lah pasal kau tak minum kopi. Dah sudah. Kan? Ini dia antara lah. Itu kalau berlaku perpecahan, perselisihan macam tu, kerugian yang amat besar. Pasal kes yang kau tak minum pun tak apa, minum pun tak apa. Tak jadi apa masalah. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, perlu ada penyatuan. Yang ini yang Nabi kata ahli sunnah wal jamaah, yang berkaitan dengan hukum hakam dan juga akidah. Baik. Islam menyuruh umatnya agar hidup bersatu padu dalam kesatuan akidah dan iman. Ini kena faham. Kesatuan iman dan Islam, akidah dan juga kepercayaan. Justru itu perbuatan memecah belahkan perpaduan dan keharmonian antara sesama muslim adalah dilarang dalam Islam, kerana akan menyebabkan pengabdian terhadap amanah Allah sebagai khalifah dalam mentadbir kehidupan umat. Orang yang berpecah, orang yang keluar dari hilaqah ataupun dalam satu kumpulan yang berkaitan dengan iman dan Islam, mereka itu akan meninggalkan amanah. Jadi orang yang berpecah belah, dia ada kaitan dengan amanah. Amanah sebagai khalifah. Khalifah itu maksudnya memakmurkan alam ini. Memakmurkan, maknanya damaikan, harmonikan kehidupan di atas muka bumi. Bukan nak cari perselisihan. Tak sependapat itu biasa, tapi perselisihan itu kita bahaya. Jadi perselisihan itu bahaya. Sikap demikian boleh membawa kepada kejatuhan dan kehancuran umat Islam. Ini yang berlaku kepada zaman Osmaniyah, yang mereka jatuh bukan kerana umat Islam tak ramai, tapi berlaku kepincangan, kerakusan, ketamakan, dan berebut kuasa. Akhirnya bila berlaku kejatuhan Osmaniyah sehingga hari ini, tiada suatu
negara Islam yang boleh menyatukan seluruh umat Islam. Tak ada. Dulu kita bawah kerajaan Osmaniyah, Turki, dijatuhkan oleh musuh-musuh Islam dan juga pengkhianat dalam Islam kerana merasakan Islam itu sebagai kebelakang kerana mereka jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, daripada keimanan. Sedangkan Nabi SAW memberi contoh apabila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama yang Nabi buat kepada orang Madinah, mereka menyatukan kaum Aus dan Khazraj, iaitu orang Ansar yang berperang berkurun-kurun lama, yang berselisih pasal benda kecil bengik je. Duduk satu kampung tapi bertelagah. Tapi Nabi meletakkan nilai persaudaraan, ikhwah. Bagaimana nak mulakan? Nabi mulakan dengan afsus salam, mengajar manusia supaya mendahulukan memberi salam dengan rasa hormat. Kita beri salam hari ni macam biasa je, Assalamualaikum. Tak ada rasa hormat. Beri salam orang tak ada rasa hormat. Beri salam pasal kenal. Ya tak? Kenal, pasal selalu jumpa, pasal Assalamualaikum, salam. Gitu je. Tak ada feel. Sebab kalau kita menghayati tentang salam adalah memberi ucapan kesejahteraan kepada orang. Dan orang yang ada rasa kasih sayang yang akan memberi ucapan kepada orang yang dia sayang. Betul je? Haji panggil Mak Haji sayang ke, anja ke, hani ke, bibi. Ni nak rasa feel ni, rasa feel. Nak panggil Mak Haji apa? Munah je. Mak Haji panggil Abang Haji? Baby? Alamak. Seram tengok. Tak ada. Dulu baru kahwin sedap lah. Darling lah, bunyi tak? Betul tak? Kenapa ada feel? Dah duduk lama-lama kan, dah puluh-puluh tahun dah, nak panggil baby, nak panggil honey, nak panggil darling. Alah, rasa dah tak keluar lah. Tak keluar lah. Kok masih lagi panggil? Alhamdulillah. Masanya masih okey lagi lah. Masih ada feel lagi lah. Macam mana? Orang tua ni. Orang tua je dapat dia. Bukanlah ni. Kadang-kadang bahasa itu mencerminkan. Bahasa itu mencerminkan bagaimana perasaan seseorang. Nanti kalau kita beri salam itu, Nabi ajar kepada orang, mereka ikut. Dan mereka selamat di bawah pemerintahan Nabi SAW. Dan dia tidak kecil hati ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas wafat Nabi SAW. Sedangkan kalau ikut dari segi priority, dari segi kedudukan di Madinah, sepatutnya yang dilantik selepas wafat Nabi, walaupun tidak ada dimensionkan, tidak ada dinyatakan oleh Rasulullah SAW, pastilah yang patut berotoriti orang tempatan. Betul tak? Iaitu orang Ansar, orang Madinah. Tetapi apabila Sayyidina Abu Bakar dibai'ah, di Sakin Bani Sa'adah, dilantik Abu Bakar sebagai khalifah, tak ada seorang pun bantah. Kalau ikut dari segi hierarki, kita kalau orang kampung lah, orang kampung nak dilantik jadi ketua kampung, mesti kita lantik orang kampung tu ke orang luar? Kalau satu kampung lah, kita kan satu komuniti, kita nak lantik orang tu,
Orang kat dalam ke orang luar? Mesti kita utamakan yang dalam. Kan? Orang ni, kenapa lantik orang luar? Orang kita tak ada ke? Orang kita tak ada ke? Itu kita lah kan, orang Melayu kan. Dia nak begitu. Tapi atas dasar iman, atas dasar Islam, kebangsaan, orang tempatan, itu bukan prioriti. Tapi yang nak kita lantik ialah orang yang boleh membawa masyarakat kepada syurga. Kalau kita berpegang macam itu selamat. Hari ni tak boleh bang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak ada perasaan ikhwan, persaudaraan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Barakallahu azim. Yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yang ini agama Allah. Berpegang teguh atas dasar agama, atas dasar iman, atas dasar Islam. Tak kira siapa yang pegang, siapa yang mentadbir, siapa yang mengelola, wajib kita patuh. Pegang. Ini kadang-kadang kita lantik imam bukan dari kalangan kita pun dah gaduh. Lantik pengusi, ni pengusi bukan orang kampung ni. Pening dia dah pening. Pada pengusi tu pergi masjid. Pergi masjid. Ni lantik juga pengusi yang tak pernah pergi masjid. Janji orang dia. Ni masalah. Contoh Kau ni yang tengok saya lain macam. Saya cerita je ni. Tak ada kena. Saya tak sebut masjid mana, faham? Tak kira lah orang kita ni. Dalam bab itu bertengkar lah. Pasal apa? Bukan sealiran. Bukan seangkatan. Bukan semendera. Pening pening. Tak ada masuk dalam bab iman wal Islam. Tak ada langsung. Dia dalam kata, dia bukan orang aku. Dia bukan orang ni. Dia cerita bukan orang, bukan. Meluat dengau. Maka oleh kerana dia tak setuju dengan pelantikan itu, dia tak nak ikut. Yang dia tak pergi masjid tersebut, pergi tempat masjid lain. Bengong. Mula cakap kan. Maka, pasal apa? Aku tak nak itu, aku tak suka. Kau tak suka, dia punya pasal lah. Adakah dia buat perkara yang boleh merosakkan akidah, boleh merosakkan harmoni orang masyarakat? Tak ada pun. Kadang baru lantik sehari, terus tak setuju. Dia pun belum buat kerja lagi. Kita tak tahu rekod dia. Oleh kerana kita tak setuju. Ini dia antara perpecahan. Tak ada kaitan dengan agama langsung. Tapi kita tak setuju. Pasal apa? Pasal tak sealiran dengan saya. Payah. Kuliah sama juga. Ustaz ni saya suka, ustaz ni saya tak suka. Payah. Bila ustaz suka, ramai. Bila ustaz tak suka, tak ramai. Ustaz tu kulat-kulat je tanya. Ada lagi ke yang datang? Pening. Ustaz juga. Bukan ustaz. Cuma ustaz ni saya suka dia. Yang ni ustaz tu. Nak mengajar, nak belajar pun kena suka dengan tak suka. Kurang asam betul lah. Padahal kontennya ialah belajar. Bukan ustaznya. Boleh? Ini tunggulah. Walaupun mengantuk. Pasal ustaz yang datang tu, saya berkenan. Ini kalau yang ustaz tak berkenan, ustaz tu baca bismillah je dah keluar. Contoh Contoh kira-kira. Ini kadang-kadang kita risau benda-benda macam ni. Ini di antara yang merosakkan satu institusi dan organisasi.
Sebab itu kita tengok dulu apa dia kata. Ya, kita dengar apa yang dia cakap, bukan tengok siapa yang cakap. Nabi dah beritahu dah. Kan tak? Dengar apa yang nak diberitahu. Kadang ustaz-ustaz ni dia ada metodologi dia, cara dia, kaedah dia, bagaimana dia nak menyampaikan. Ada yang dia tengok, dia tak tengok muka orang, dia asyik tengok buku je, tengok je. Kita pun tengok muka lantai, sampai tertunduk-tunduk kita. Pasal apa? Ustaz dia tengok muka dia. Ada ustaz tak tengok buku, tengok orang aja. Dah susah, kita nak tunduk pun tak berani. Dah macam-macam gaya. Itu kaedah. Tapi kita nak konten dia, apa yang nak disampaikan. Yang itu yang mustahak. Ambil iktibar, baru kita dapat ilmu. Ya? Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh pada tali Allah, yang ini agama Allah, dan jangan kamu berpecah belah. Tak kira siapa yang mentadbir, siapa yang mengatur, siapa yang mengelola, yang mustahak, apa yang dia nak bawa kepada kita. Faham? Sebab itu bila berlaku perubahan ahli jawatan kuasa, macam-macam. Ahli jawatan kuasa lama dah serah katakan. Dengan dia serah bukan serah jawatan, dengan serah semuanya. Tahu serah semuanya. Dengan dia pun dengan tak datang masjid, dia serah betul. Ni jawatan saya serah, saya bukan ahli jawatan kuasa lagi, saya serah. Tengok dah tak ada dah. Dia tak ada. Dah hilang. Contoh bukan orang sini kok lebih kurang. Kacau kan. Jadi dia tidak ada jawatan kuasa, dia tidak berpegang pentadbiran, tapi dia adalah jemaah sini, dia adalah karya sini, betul? Betul ke tidak? Betul tapi yang dihilang pergi mana? Dia buat karya baru. Pasal suruh orang nanti dia balik. Ini masalah. Sebab apa? Sebab berpunca dari sebenarnya kerakusan dan ketamakan dalam memegang amanah. Jadi kalau kita tak layak dan tak mampu dan orang melantik kerana orang nakkan pentadbiran baru, kita raikanlah. Itu satu. Ini di antara ni tak pegang ni tadi. Berpecah tadi. Satu. Dia tak pergi. Dia letak jawatan 100%. Semua dia letak. Dengan letak jawatan karya, letak jawatan jemaah, letak semua dia letak jawatan. Bengong tak bengong, satu. Okey, satu hal. Yang kedua, dia mempengaruhi orang lain supaya ikut dia. Bukan tolong nak bantu yang baru. Setuju? Setuju? Uji. Setuju ke tidak? Dia dah tak nak. Dia tak dilantik. Okey, dia lepas tangan. Dia pun bawa diri. Kalau dia bawa diri seorang tak apa-apa. Dia tarik orang bawa diri juga. Oh, berat ni. Berat tak? Berat. Baik jemaah tu ramai, terus tak ada. Apa pasal? Dia boleh bawa grup dia. Allahu Akbar. Ini di antara sesuatu yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Pasal bukan kita berpandukan kepada Al-Quran. Kita berpandukan kepada nafsu kita. Kita tak sebulu dengan dia. Itu salah. Tuan-tuan salah. Kita tengok macam Khalid Al-Walid. Ketika dia mengetuai peperangan, tiada peperangan yang dia pimpin kalah. Semuanya menang. Apabila Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah, tindakan pertama ialah memecat Khalid Al-Walid. Bukan dia benci Khalid Al-Walid, sebab dia khawatir umat Islam akan bergantung kepada Khalid Al-Walid, bukan kepada Allah. Dia kata, ada Khalid kita menang, ada Khalid kita menang. Dia lupa. Dia khawatir umat Islam lupa, takut kemenangan itu bukan daripada Allah. Dia lupa kat situ. Maka dia pecat Khalid Al-Walid. Bukan dia benci Khalid Al-Walid, tak. Dan Khalid Al-Walid apabila dia pecat, dia pun tidak kata, wahai tenteraku, aku dah tak ada jawatan.
Kau nak perang lah. Aku tak ada jawatan. Dipengaruh tak? Tak. Dia tetap perang macam biasa. Sehingga kan orang tak tahu yang dia kena pecat. Steady je, Pak. Kenapa? Kerana iman. Bukan kerana jawatan. Dia buat kerja bukan kerana jawatan. Dia berperang kerana lillahi ta'ala fi sabilillah. Sehingga kan dia wafat bukan waktu perang. Dia wafat di katil. Itu dia. Hebat. Dia seorang jeneral. Dipecat, tak ada jawatan. Kosong. Tapi dia tetap melakukan tanggungjawab dia sebagai jihad fisabilillah. Kita agak-agak boleh je? Boleh. Kenapa ni kamu tak dilantik? Masyarakat tak suka lah. Dia buruk lagi. Orang Asam tu. Masyarakat suka. Dah bagi orang baru lah. Biarlah orang baru lagi terror lah. Orang lagu pandai lah. Itu bahasa kecewa tu tak? Faham tak? Yang baru tu lah. Dia muda lah. Dia kerja kuat lah. Dia rajin lah. Dia banyak hadiah lah. Kita orang tua lah. Dah lama. Cakap peras lah. Faham tak? Faham tak, Cik? Jadi, apa masalah jawatan kalau jadi pengurusi masjid pun, bukan dia yang lawan pun. Tak ada. Malah tanggungjawab berat lagi. Kalau tak ada pun, bagilah orang lain. Kita support lah, bantu. Ini kata, pegang pada tali. Allah ni contoh saya nak beritahu. Banyak masyarakat macam tu. Di atas kepincangan mereka dalam meletakkan perkara kesatuan. Jadi kalau kamu tak nak, jangan ajak orang lain tak nak. Ini bahaya ni, pengaruh orang. Itu pecah belah. Apa kata Allah Ta'ala kata? Dan ingatlah akan nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu telah bermusuhan. Ini Allah Ta'ala tujukan kepada kaum Aus dan Khazraj. Kaum orang Ansar, orang Madinah yang sentiasa bermusuhan. Lalu dipersatukan hati kamu sehingga kamu menjadi saudara dengan nikmatnya. Maka dengan Islam, mereka itu dah hilang. Walaupun musuh berketurunan, 7 generasi kata orang tu. Tapi oleh kerana dengan Islam, dengan iman, mereka bersatu, mereka lupakan sengketa, mereka hilang kerana iman. Kita jangan tuan-tuan. Kalau musuh anak beranak, sambung sampai ke cucu cicit. Jangan bawa kerja. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan lagi dalam surah As-Surah ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Sadaqallahul azim, yang bermaksud. Dan janganlah kamu berpecah belah dalam agama. Berat bagi orang-orang musyrik, iaitu menerima apa yang kamu serukan kepada mereka, iaitu mengesakan Allah. Allah memilih kepadanya sesiapa yang dikehendakinya dan menunjuki sesiapa yang kembali kepadanya. Maknanya amaran Allah SWT, jangan sampai kita berpuak-puak, berpecah-pecah, bersengketa, cocok menyocok. Kita tak setuju, itu normal. Tetapi jangan pengaruh orang tak setuju. Kecuali dia ada perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah SWT. Kalau dibawa kepada kemurkaan, kita usul supaya ia tidak lagi dilantik sebagai pemimpin ataupun pentadbir. Orang yang suka memecah belahkan perpaduan umat Islam adalah tergolongan orang munafik yang sentiasa memusuhi Islam secara nyata dan mereka patut diperangi. Patut ditentang kalau mereka ini yang memecah belahkan masyarakat. Ini berpandukan kepada hadis Nabi SAW yang sabdanya, man atakum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqu jama'atikum faqtuluh, rawahu Muslim. Yang bermaksud, barang siapa di antara seseorang yang datang kepada kamu sedangkan keadaan kamu sedang bersatu yang dikehendaki oleh Allah SWT, oleh itu orang itu
datang untuk memisahkan persatuan kamu, mengganggu konsentrasi keharmonian kesatuan yang telah dibina oleh umat Islam ketika itu dengan iman dan takwa, maka kata Nabi SAW, faqtulu, bunuhlah ia. Lepas ni jangan ambil parang ketak orang. Nanti dulu, maksudnya bunuhlah ini maknanya kamu kena keluarkan dia daripada jamaah. Kerana dia ni duri dalam daging. Sebab itu tuan-tuan kena hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang batu api. Kita yang penyebab pecah belah. Kita tidak dilantik. Habis ceritalah. Sebab lantikan itu amanah. Dan kita dapat melaksanakan amanah, alhamdulillah. Tak dapat melaksanakan amanah, sudah letak rawatan, biar mereka buat. Dan jangan cari kesalahan. Kecuali mereka memang melakukan kesalahan, kita bawa kepada pihak yang berkuasa. Habis cerita. Kan kita ada undang-undang dan peraturan. Gunakan kaedah tersebut. Kalau tak boleh, surah bainahum. Apabila ada mesyuarat, usulkan. Itu cara untuk kita nak dapat kesatuan, dapat kerjasama. Apa dia? Dalam mesyuarat, usul. Itu cara dia. Ini tidak ada sembang, sembang kat orang gedebat-gedebu, kata orang begini. Malah menuduh dan melakukan fitnah. Ini bahaya. Itu di antara boleh berlaku perpecahan di atas masyarakat. Kan ada jalan dia. Jalan dia usul dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat, tanya. Kan? Ini tidak. Dengar cerita, dia menyeleweng. Apa bukti menyeleweng? Seorang yang melakukan pertuduhan, mesti datangkan bukti. Kalau tak ada bukti, kamu jangan buat pertuduhan. Kan? Cuma dengar cerita, dia gini. Sebab itu kena penjelasan. Dan pihak pentadbir apabila diminta untuk penjelasan, hendaklah diberi penjelasan supaya tidak berlaku salah faham. Bila salah faham itu akan membawa kepada perpecahan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu satakunu anasun faman arada an yufarriqu amrihi hazihi al-ummatin wahiyya jami'un fadribuhu bisayfi kainan man kana, rawahu Muslim. Yang bermaksud, sesungguhnya bakal terjadi berbagai fitnah dan hal-hal yang baru, yang mana barang siapa memecah belahkan urusan umat yang sudah bersatu ini, maka pukullah ia dengan pedang, siapapun dia orangnya. Maknanya sebagai satu arahan daripada Nabi SAW, sesiapa yang mengganggu-gugat, sesiapa yang memprovokasi, sesiapa yang boleh menyebabkan sesuatu organisasi itu berpecah atas dasar iman dan takwa, maka hendaklah kamu tolak orang ini. Kalau bahasa di situ dia kata, fadribuhu bisayfin. Maknanya, hendaklah kamu pukul dia dengan pedang. Dulu bolehlah pukul pakai pedang, sekarang jangan buat kerja. Maknanya, hendaklah kita nasihati dia, betulkan dia, dan berikan penjelasan kepada dia. Dan ingatkan dia, jangan provokasi orang lain. Jangan pengaruhi orang supaya benci orang. Ini antara ciri-ciri perpecahan. Kita tak suka, cukup untuk kita. Jangan kita pengaruh orang untuk benci orang lain. Atas dasar kita tak suka, faham? Tapi kita boleh benci dia dengan sebab dia melakukan mungkar. Dia melakukan maksiat. Dia melakukan dosa besar. Kita boleh benci dia. Dia melakukan dosa besar. Kan? Kita benci dia. Boleh. Sebab apa? Kerana dosa. Bukan kerana kita tak suka. Faham ni? Mak Haji Mak Haji tak suka Abang Haji sebab malas. Biar. Sebab itulah suami kita. Faham? Suami kita buat ujung-ujung minggu ni kan. Bukan gaji menua pun. Kadang-kadang, bang, angkat baju. Aja bunyinya.
Gerak dah juga. Lepas tu tengok suami orang tak payah suruh, dah angkat. Oh, kita rasa Allah seronoknya tengok suami orang. Itu nampak yang seronok. Faham tak Pak Haji? Kita tak tahu yang dia tu kena jerit dari awal-awal. Kalau kau tak angkat baju, kau tidur luar. Dia dah tahu. Yang itu kita tak dengar. Kita tengok dia bagus, dia angkat baju. Bagusnya suami dia rajin. Dia tak tahu yang dalam rumah macam neraka. Jangan kita maaf ya, gurau ya. Kita kadang-kadang tengok di luar, wah seronok. Jangan. Itu suami dia. Faham tak Ji? Kita suami kita, malas pun, tapi alhamdulillah, pasal malam tak pernah tak pergi. Faham tak? Ada yang baiknya. Faham tak Pak Haji? Jangan tengoklah orang tu ni, kalau hujung minggu baca surat khabar, bongkang. Semua bongkang. Bagus dia bongkang daripada duduk tepi, langsung tak boleh buat kerja. Faham? Kan dia tolong Mak Haji basuh potong ikan kan, hancur ikan lagi Mak Haji hening kepala. Kan Abang Haji bukan ada skill nak motong-motong ikan. Yang ada skill alhamdulillah Mak Haji duduk pula bersila baca surat khabar. Oh bang dah siap masak. Oh terror kalau macam tu. Ada juga yang suami, awak duduk hujung minggu awak duduk diam-diam, kita masak. Okeylah. Kan? Bukan semua boleh buat macam tu Mak Haji betul? Angguk Mak Haji. Pasal Mak Haji dah ambil chef seumur hidup. Abang Haji kalau tolong, bukan tolong, kecah. Jadi duduk kat depan baca surat khabar lagi bagus. Tahu-tahu siap. Abang siap. Je. Oh sedap ayam makan, masak. Cukuplah. Faham tak Haji? Oh Mak Haji. Walaupun rasa mata tu adalah gatal tengok. You kena gatal daripada yang lain. Sebab kita tak tahu hal orang lain. Sebab itu kita kena fokus pada kita. Jangan sibuk orang lain. Faham tak? Nampak macam indah di sana. Belum tentu. Belum tentu. Tengok jalan berpegang tangan, kiri-kiri. Hatinya kita tengok dia boleh pegang tangan. Kita baru nak pegang tangan kena tampau. Kan? Tak boleh. Tak sama bang. Tak sama. Faham tak Ji? Jangan ditiru. Kecuali benda yang baik-baik yang diredai Allah. Kalau baru nak cuba pegang, jangan buat kerja. Dah 50 tahun tak pegang, cuba-cuba nak pegang, jangan buat kerja. Macam bara api kau. Faham tak? Dia dah pegang daripada awal. Tak boleh nak lepas. Faham tak? Sebab kau lepas, dia liau. Itu yang kena pegang. Faham? Itu cerita dia. Kadang-kadang kita tengok pada mata kita indah. Sebenarnya kita tak tahu apa hakikat. Sebab itu, kita kena lihat dalam bentuk keredaan Allah SWT. Sebab itu janganlah. Bila kita tengok rumah tangga orang tu dah elok, organisasi tu dah elok, jangan cuba provokasi mereka. Sebab itu Nabi kata, kalau ada orang di sini, kau tolak dia. Kau yang pakai dia. Dia ni bukan menyatukan, dia memecah belahkan. Jadilah jarum. Walaupun sakit, dia tetap menyatukan. Jangan jadi gunting. Walaupun dia semu, tetapi dia memisahkan. Faham ya? Gunting kan gunting. Mak Haji jahit gunting kan. Apa tujuan gunting? Dia motong tu jarum walaupun dia tajam, dia sakit, nyocok, tapi dia menyatukan. Jadi dalam persatuan ada ketikanya merasai kesepayahan dan keperitan, dan perpecahan adalah walaupun mudah, walaupun senang, tapi dia boleh merosakkan. Jadi renung-renungkan, jangan jadi orang yang memecah belahkan. Kalau kita tak setuju, usul, orang tak sokong, sudah. Jangan kita kacau. Ini kita jadi. Sebab itu adalah salah satu daripada sifat orang munafik. Boleh tuan InsyaAllah jadi kalau kita tak jadi apa-apa, datanglah sebagai jadi jemaah. Kalau tak ada jawatan, udah. Orang tak lantik kita. Tak ada masalah. Apa yang risau sangat? Ini kadang kita kata, aku yang terbaik. Belum cuba lagi dah kata terbaik. Perasan namanya. Faham tuan? Okey, kalau ada sekadar itulah untuk pagi ini. Tak maaf. Moga-moga kita bukan pepecah, belahkan masyarakat, tapi kita penyatuan. Jadi kan satu. Mana cara menyatu? Ke masjid surau
datang. Ni datang masjid pun tak bersatu juga. Kadang-kadang susah ni. Duduk dalam masjid pun tak bersatu. Sebab tu kita bila berjemaah ni tuan-tuan, lajarkan. Duduk sop tu, biar duduk betul-betul. Biar rapat, biar lurus. Ni kapet cantiknya baru ni ha. Alhamdulillah. Dengan kapet je baru. Orangnya, hatinya, Allahu Akbar. Sebab tu dia letakkan lain ni. Decoration ni, dia ada lain kan? Nampak lain putih tu? Pasal apa? Pasal kapet memang corak begitu Kapet ni memang corak gitu ada lain panjang ni. Ni. Memang gitu decoration dia. Apa pasal buat begitu? Kenapa tak pelit je gitu? Kenapa tak pelit? Haji? Entah Ustaz, dia dah tempah begitu, gitulah gitu. Bukan saja-saja ni lah. Ini untuk kesatuan. Untuk kita pasang sop sama. Tumit tu biar sama dekat lain tu Faham tak? Kalau tidak, kalau tak nak sama, buang je lain ni, faham? Buat pelin. Dia macam dekat Masjidil Haram kan? Masjidil Nabawi kan? Jauh je. Habis tak ada lain-lain. Reti pula lurus. Ini dah ada lain tak nak lurus. Sebab kita tak sama. Tak satu lagi. Dalam kita beribadah. Jadi betulkan balik. InsyaAllah. Latih diri kita bagaimana kita nak menerima kesatuan dalam bentuk berjemaah. Sempurnakan jemaah kita. Boleh tuan Okey, insyaAllah. Kalau sekarang sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf daripada saya. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Aqul qouli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.